Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Audio okey? Okey, kalau okey kita sebut type alhamdulillah. Alhamdulillah dalam chat insya-Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi sebagaimana mana-mana majlis ilmu, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kerana Allah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita telah maklumkan awal, kelas hari ini adalah gantian kelas gantian malam malam ni adalah kelas gantian yang kita tak dapat lakukan semalam kerana pilihan raya Sarawak. Jadi apa pun, alhamdulillah, sambungan kepada kelas yang kita akan adakan sebelah pagi tadi, jam 10 sampai hampir 11.40 jugalah. 11.40 kita langsung kelas kita tentang perkara-perkara yang membatalkan akidah. Tapi tajuk malam ni sangat bersangkut paut, apa yang kita lanjutan daripada apa yang kita belajar. Apakah 3 kategori perbuatan yang boleh menyebabkan terbatal atau terganggu, atau inilah kita punya kepercayaan, keimanan, atau kita sebut akidah tadi, pegangan akidah tu tadi tergugat. Jadi ada 3 aspek, sama ada di dalam hati, kita ragu-ragu dan syak dan sebagainya, atau kita percaya kepada kuasa yang selain daripada Allah dan sebagainya. Kemudian kedua, kita melafazkan bahawa ada Tuhan selain Allah, ada kuasa-kuasa yang lebih hebat, kita lafazkan. Dan yang lebih dahsyat lagi, kita ada perbuatan tu, pergi ke gereja atau pergi ke kuil tokong dan sebagainya. Kalau pergi saja tak ada masalah, tapi kalau kita sama-sama sembahyang dan sebagainya, itulah perbuatan yang mana akidah tu tadi boleh terbatal. Dan dari aspek yang ni tadi, lanjutan daripada perkara yang membatalkan akidah ni tadi, apakah perkara yang membatalkan Islam tu sendiri. Jadi kalau kat Malaysia, kita memang tak ada hak untuk cakap orang ni dah keluar daripada Islam, dah tak ada amalkan Islam. Kalau kita nak bawakan kes tu, macam mana yang kita sebutkan pagi tadi, kena bawa kepada pejabat agama atau mahkamah syariah untuk memutuskan, kadi atau hakim syari'i yang memutuskan sama seorang tu betul-betul dah betul keluar daripada Islam. Tapi sebenarnya kalau dari segi perbuatan, kita boleh persoalkan kalau kita diri sendiri yang buat, maka kita kena cepat-cepat bertaubat. Sebelum mana masa yang diberikan ke kita kat dunia ni, kalau kita tak sempat bertaubat, satu-satu dosa yang Allah tak akan ampunkan adalah dosa menyembah Tuhan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah sebelum kita lanjutkan lagi kelas, okey, Bro Syah nak kita sama-samalah bacakan doa penerang hati agar diberi kefahaman, tentang tajuk yang kita pelajari malam ni. Jadi sebelum kita masuk, jadi kenapa nak kena belajar pasal pasal perkara yang membatalkan akidah ni? Siapa boleh kongsi sikit, kenapa kena belajar perkara yang membatalkan Islam ni sendiri? Kalau ni kira tajuk yang awal-awal dalam silibus pertama ni, sebelum kita sebenarnya belum kalau ikut dalam silibus, kenapa tiba-tiba blank skrin kedua tiba-tiba blank. Okay. Mungkin sebab nak share skrin tadi. Alright, ni tadi screencast. What happened? Okay, alhamdulillah. Okay, ini adalah modul kita. Nanti insyaAllah masih dikemas kini. Bro Syah terima daripada Hidayah Center, jadi masih dicuba nak diperbaiki lah. Jadi insyaAllah ni tajuk-tajuk yang dalam silibus 1. Jadi kalau ikut bahagian konsep ketuhanan jadi akidah ni tadi, kita dah cover semua 1.1 sampai 1.3.
9. Jadi 1/10 dan insya-Allah sempena Christmas yang mendatang ni, kita akan cerita pasal dosa yang diwarisi, original sin, dan dosa yang diampunkan, tentang konsep dalam Islam. Kemudian 1.12 Nabi Isa dan Jesus Christ, mengikut Kristian dan penjelasan Al-Quran. Jadi kita fahami apa yang dipercayai mungkin kita sebelum ni, siapa-siapa yang kat sini mungkin sebelum ni Kristian dan sebagainya, apa yang sebenarnya dipercayai oleh golongan Nasrani atau Kristian ni tadi. Minta maaf sekali lagi, masih batuk. Okay. InsyaAllah ni tajuk untuk minggu depan. Jadi kalau ikutkan, kita belajar yang dua tajuk yang hari ni tadi, membatalkan akidah Islam ni, di peringkat awal. Sebelum kita belajar yang fake dalam Islam, tentang solat 5 waktu, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Kena kita menghayati tentang rukun iman, kemudian taharah tadi ni ada lompat ni, ada yang tak masuk lagi tajuknya. Kemudian darah wanita yang kita cover minggu lepas. Jadi ni silibus dalam modul tahap 1. Jadi kenapa kita kena belajar tentang perkara yang membatalkan Islam? Jadi brosyur dalam pembacaan dalam kuliah-kuliah dalam talian yang kita tengok dalam YouTube apa semua kan, ada dalam setiap 100 tahun pasti ada seorang mujaddid. Mujaddid ni seorang yang bukan nak membawa pembaharuan dari segi tauhid, pembaharuan dari segi ilmu tu sendiri. Dan ada seorang mujaddid ni tadi, mujaddid yang datang 300 tahun sebelum ni, dia yang menyusun tentang ada kitab yang ditulis oleh beliau, kitab yang ditulis tentang perkara-perkara yang membatalkan Islam. Membatalkan Islam. Bila mana kita boleh kata seorang itu memang dah keluar daripada Islam. Dah keluar daripada Islam. Tapi kalau nak secara rasmi, macam brosyur cakap kita kat Malaysia, jangan sesuka hati. Sesuka hati kata orang ni memang betul-betul dah keluar daripada Islam. Dah tak ni. Kalau kita rasa ada keperluan untuk orang tadi untuk declare balik sama ada dia betul-betul Islam atau dia dah keluar daripada Islam, itu baru kita kena bawa ke mahkamah syariah. Kita kena bawa mahkamah syariah. Jangan kita berdebat kat luar ni. Kalau ikut buku ni terus cakap ni macam ni jadi tak. Jadi kita kena kalau ada ni kena bawa ke penghakiman, bawa kepada hakim. Jadi bukannya benda yang kita orang-orang biasa untuk menentukan sama ada seorang itu masih lagi dalam Islam atau tidak. Samalah macam konsep Allahu Akbar, sorry. Tak sempat nak tahan. Tak sempat nak tahan lagi dah. Batuk juga dah. Tapi brosyur lupa nak cakap, antara sebab kenapa kita sebut Alhamdulillah. Kenapa kita sebut Alhamdulillah lepas kita bersin atau batuk kan. Bersin batuk. Sebenarnya perbuatan bersin dan batuk tu mekanisme badan kita untuk mengeluarkan ada kotoran ke apa ke yang dalam diri kita atau yang dia nak keluarkan tu mekanisme. Jadi bila mana dia terkeluar tu tadi, selain pada yang brosyur cerita pagi tadi tentang jantung mungkin terberhenti, dia mengeluarkan. Jadi sebenarnya batuk tu sesuatu yang bagus juga yang mengeluar, tapi tak bermaksud kita tadi tak tahan langsung sampai orang lain terjangkit. Jadi kena tutup juga, tunduk ke bawah, tunduk ke tepi dan sebagainya. Ini sunnah yang Nabi tunjukkan kepada kita untuk kita amalkan. Jadi kembali kepada ni tadi, kenapa kita kena belajar perkara yang membatalkan Islam? Ni disusun oleh seorang mujaddid dalam 1100 Masihi, 1100 Masihi, 300 tahun dahulu, 300 tahun dahulu dalam kalau 300 sekarang ni 2021. Kurun ke-18, kurun ke-18 abad ke-18, sorry. Betul lah, abad ke-18. Sekarang ni abad ke-21 kan, abad ke-18. Jadi 300 tahun dulu ada seorang mujaddid. Kalau kita tengok siapa mujaddid zaman sekarang ni, wallahu alam, brosyur pun tak dapat cakap siapa mujaddid dalam 100 tahun yang 2021 ni. Sama ada kita tengok tokoh-tokoh seperti Zakir Naik, kita tengok Yusuf Al-Qaradawi kan, dia orang banyak menulis buku dan sebagainya.
tu hanya kita serahkan kepada orang-orang yang akan kemudian daripada kita menentukan sama ada mereka-mereka ni selayaknya dengan ilmu yang ditinggalkan, kitab-kitab, buku-buku yang ditulis, yang mana Bro Syah pernah ceritakan, Al-Quran sama je 1400 tahun sejak daripada dulu sampai sekarang, tapi ilmu yang didapati daripada Al-Quran tu sentiasa berkembang, sentiasa bertambah. Jadi yang ni berdasarkan Al-Quran dan hadis, sunnah Nabi, itulah ada dua dalil atau sumber yang kita kena yakin bahawa inilah kebenaran. Ada sebab dari segi kita bukan percaya buta juga. Dalam Islam sendiri ada cara untuk menentukan sama ada ayat ni sahih atau tak sahih. Ada ayat Al-Quran atau hadis tadi, adakah dia betul atau tipu atau palsu, Jadi ada cara akademiknya, ada cara untuk mengesahkan. Jadi kita kena yakin dua sumber ni adalah yang menentukan. Jadi segala ilmu-ilmu baru yang ada, yang kita temui dalam Al-Quran, mesti ada dalil daripada Al-Quran dan sunnah ni tadi, atau contoh daripada para sahabat. Para sahabat pun boleh dijadikan contoh juga. Contohnya macam kita sembahyang tarawih. Bila kita sembahyang tarawih hari ni kan, adakah sunnah daripada Nabi memang 20 kita buat 20 rakaat ni lah sampai 20 kan. Jadi ada yang hujah cukup ke 8 saja, okey, atau macam mana. Jadi contoh tu dicontohkan daripada para sahabat. Daripada para sahabat yang waktu zaman Khulafa' ar-Rasyidin, sahabat sini kita mencontohi mereka sebab mereka ni pasti kita cakap kan bahawa walaupun mereka adalah generasi terbaik untuk dicontohi. Mereka adalah generasi terbaik selain pada Nabi sendiri, okey. Jadi ada benda lah yang dalam ni sendiri. Contoh macam Al-Quran sendiri pun telah dimushafkan. Padahal kalau zaman Nabi memang dilarang untuk dibukukan, untuk sepatutnya kita hafal sepatutnya kita hafal dan kita belajar daripada berguru konsepnya. Jadi sebab itulah konsep bertalaki ni maksudnya tadi kita baca Al-Quran, kita ada guru yang kalau boleh sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang ni Nabi ajar kepada sahabat ni ajar kepada tabi'in ni ajar kepada tabi'in dan seterusnya. Generasi ada ni, ada yang sampai. Jadi imam besar negeri Sarawak, imam besar yang imam masjid negeri, imam besar yang duduk kat pejabat Majlis Islam, Ustaz Muhammad Ihsan Haize. Kalau tengok salah silah beliau belajar dengan guru-gurunya sampai berapa generasi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya tadi ada dua salah silah. Kalau dia ada satu jalur kepada gurunya sendirilah. Gurunya sendiri yang salah saja sanad tadi kalau nak belajar Quran. Jadi yang tu yang Bro Syah tahu yang ada sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sahaja kita jaga Islam sangat mementingkan nasab. Nasab ni maksudnya siapa anak siapa sampai kan, supaya kita dapat jaga siapa yang selayak jadi wali dan penjaga dan sebagainya. Ni hubungan kekeluargaan tak hilang lah. Jadi dari Islam bukan saja mementingkan tu, tapi dari segi belajar pun kena ada berguru. Jadi macam sekarang hari ni tuan-tuan atau perempuan atau saudara-saudari sekalian belajar dengan Bro Syah. Okay, itu satu ni. Tapi kena belajar juga dengan orang lain untuk mengesahkan, memastikan apa yang disampaikan oleh dari dalam silibus Hidayah Center ni tadi betul-betul betul lah, lurus. Sebab tu sebelum kita masuk ke tajuk ni tadi, sebab kenapa? Soalan dia, kenapa kita tadi pagi tadi kita pun kena dalam kita belajar ni, kita kena tanya soalan juga walaupun sebenarnya kita nak bagi jawapan. Kenapa kita nak kena belajar apa perkara yang membatalkan Islam ni tadi. Jadi sebetulnya yang kita khawatir sebenarnya kita dah terkeluar daripada Islam. Tanpa kita sedari, kita dah terkeluar daripada Islam bila mana kita buat perkara-perkara tertentu atau dalam hati kita atau lisan kita mengucapkan. Ini tiga perkara. Jadi kenapa kita kena belajar perkara yang tadi? Kalau batal sembahyang, kita masih boleh ulang balik. Betul tak? Ulang balik.
ulang balik sembahyang. Okay, sebab kita belajar kan apa perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau batal puasa, kalau kita makan, minum kan, kita batal puasa, kita kena ganti puasa. Kalau wajib lah, puasa wajib kan, kita kena ganti puasa tu. Kan, kita sedar, kita belajar perkara yang membatalkan solat, perkara yang membatalkan puasa. Kan? Kita belajar supaya kita tahu solat kita tu tadi. Sebab itulah pentingnya kita belajar dan belajar. Kita takut kita rugi sembahyang tiap-tiap hari 5 waktu tapi kita tak sedar sembahyang kita tak sah tadi. Tak ni tadi air sembahyang kita tak semula, contohnya tadilah sembahyang okey, air sembahyang tak semula. Jadi nak ambil air sembahyang pun kena belajar, sembahyang kena belajar, puasa pun kena belajar. Jadi yang kita kena belajar apa perkara yang membatalkan Islam ni tadi. Islam ni tadi mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Jadi pagi tadi kita ceritakan tentang perkara-perkara menghina Al-Quran, menghina sunnah Nabi kan. Jadi ni perkara yang boleh mengganggu-gugat akidah kita. Mengganggu-gugat akidah kita. Jadi kita kena belajar perkara yang membatalkan Islam ni tadi supaya kita tak rugi. Bayangkan kita sembahyang tapi kita sebenarnya dah terkeluar daripada Islam sebab dari segi pegangan akidah kita semua memang out. Memang out. Kita percaya bahawa Al-Quran perlu ditolak. Kita percaya bahawa hadis perlu ditolak atau percaya Al-Quran saja kan. Jadi tak ada. Allah sebut kan bahawa Nabi Muhammad adalah contoh terbaik. Uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Bila dia sebagai contoh naik, kat mana nak tengok contoh tu? Kita maksudnya tengok daripada hadis-hadis yang telah disampaikan kepada kita. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang paling tinggi, Sahih Muslim yang kedua lah. Okay. Kalau kita tadi yang dah telah dikumpulkan, hadis yang telah dikumpulkan tentang hidup Nabi, tentang hidup Nabi, apa yang telah berlaku dan sebagainya. Yang ini yang penting kita kena belajar. Kenapa? Kena belajar tentang perkara yang membatalkan Islam jadi. Sebab tu dalam modul Hidayah Center dimasukkan juga tentang tentang perkara yang membatalkan bukan sahaja akidah tapi Islam tu sendiri. Islam tu sendiri. Jadi kalau Allah kita terus masuk ke tajuk. Okey. Salah. Screen ni pula. Alright, okey, perkara yang membatalkan Islam. Okey, harap semua dapat tengok dengan jelas. Atau saya besarkan lagi. Okey. Tarik ke kanan sikit. Oh, iya. Sebelum saya terlupa, subhanallah, okey, mohon doa sahabat-sahabat sekalian untuk mendoakan ada Kak Nur Syafina kita. Kak Nur Syafina kita baru mesej tadi, sebentar tadi, dia minta maaf tak dapat ikut kelas kita pada malam ni atau pagi tadi. Sebab dah 2 hari dia ditahan dalam wad. Jadi siapa-siapa yang dekat hospital, kalau dapat cari beliau bolehlah ziarah. Tapi kalau tak, dia taklah membahayakan. Tapi dia ditahan di wad. Jadi kita doakan kesembuhan atau syifa untuk beliau. Okey, syifa untuk beliau. Doakan untuk Besyah juga lah agar dia angkat juga hilang batuk ni. Dah 2 hari dah. Jadi apa pun kita saling mendoakan. Semoga bukan saja diberi kesembuhan dalam masa kita sakit ni, sebenarnya mengingatkan kita. Kita kena ingat Allah bagi kita sakit sebab Allah sayang kita, suruh kita ingat Tuhan selalu. Kita mengharapkan kesembuhan kan daripada siapa? Daripada Allah, daripada Tuhan. Jadi bila mana kita sakit ni tadi, satu nikmat sebenarnya. Allah bagi nikmat dapat sentiasa ingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dah Allah Akbar. Dah sampai tahap sakit kepala dah batuk. Gegar sangat kan. Jadi kena Allah. Idea tak jelas Kenapa audio tak jelas? Tak terpadam. Okay, saya cek saya. Adakah sebab mikrofon? Pagi tadi sebab saya tengok rakaman yang pagi tadi, rasanya okey. Sebab tak ada yang audio yang terputus. Tak ada audio yang terputus kalau ikut rakaman pagi tadi lah. Allah Akbar. Datanglah. Jadi mungkin sebab faktor internet kot. Mungkin faktor internet
Sebab kita pun ada gangguan internet sehari sebelum pilihan raya, seolah-olah kebetulan yang sangat dahsyat lah. Kebetulan yang sehari sebelum tu memang tak boleh Google lah siapa calon-calon calon-calon yang kita nak undi the next day kan. Jadi wallahualam, dia tak dapat buat blackout, dia buat tak ada internet pula. Wallahualam, kita pun tak tahu. Macam kebetulan yang sangat sangat kebetulan lah yang berlaku. Jadi apa pun, kita masuk kepada tajuk kita. Okay. Kenapa kita kena belajar, okay. Jadi ni takuti ni mungkin dah dijelaskan sedikit lah. Okay. Jadi kita kena ni telah diceritakan sedikit petang tadi juga tentang apa ni, ada perjalanan yang lagi jauh di alam selepas kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur, tunggu hari kiamat. Bila kiamat berlaku, nanti semua hancur, semua benda, semua ini tak ada yang terlepas lah, semua hancur, kita akan dibangkitkan semula. Jadi kita kena yakin bahawa Allah dengan kuasanya kun fayakun, semua boleh bangkit semula dalam walaupun tadi asalnya hantu, boleh bangkit semua di hari pembalasan di padang mahsyar tadi. Jadi kerana Allah ni telah diceritakan bahawa kalau kita tak sempat bertaubat, kita orang yang kafir, yang lahir, yang tak mahu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak sempat nak belajar atau mengetahui atau dapat hidayah sebelum meninggal dunia, tak ada peluang kedua. Sebab dunia ni lah satu-satunya masa untuk ujian kita. Jadi kita sebutkan pagi tadi, pentingnya kita mengejar husnul khatimah dalam keadaan kita sentiasa buat semua perkara kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tadi niat kita mencari kerja untuk duit, tapi kita tambah juga nilai duit yang halal kerana Allah Ta'ala kan, kita dah cari rezeki untuk anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya kan, untuk membantu orang lain. Kita ada rezeki lebih, kita membantu orang lain. Jadi niatkan macam tu, dalam keadaan insyaAllah kita akan diberi husnul khatimah. Kita ceritakan bahawa ada syurga untuk orang yang solat, ada syurga untuk orang yang selalu dermawan, ada syurga untuk orang yang berpuasa. Macam esok hari bagus di Isnin untuk berpuasa, mungkin Bro Syah pun kena berpuasa juga. So kadang puasa tu kadang-kadang boleh menyembuhkan juga, kita daripada sakit tadi. Jadi bolehlah diusahakan dengan puasa juga. Sebab kadang kita ni memang sakit kerana terlebih makan. Wallahualam, terlebih makan atau ada benda yang salah makan dan sebagainya. Jadi kembali kepada tajuk kita, perkara-perkara yang membatalkan Islam. Okay. Jadi di sini kan banyak dalam wallahualam, kalau dalam adakah senarai ini daripada buku yang Bro Syah sebutkan tadi. Okey. Bro Syah sendiri tak pernah banding lah, tapi ni yang telah disenaraikan. Allahu Akbar. Telah disenaraikan dalam modul Hidayah Center kita. Okay. Jadi perkara-perkara yang membatalkan Islam. Okay. Pertama sekali ditulis sini, perkara syirik, perkara yang menduakan Allah atau mengadakan sekutu dalam ibadah kepada Allah. Macam semalam subhanallah, Allah terus bagi contoh yang live. Bro Syah berjumpa tadi, ada cerita dalam grup tentang seorang sahabat yang kerja dekat kompleks Islam, kerja dekat kompleks Islam. Dia ikutlah orang kontrak potong-potong rumput ni tadi kan, potong-potong rumput tadi. Jadi nak carilah kalau ada mualaf atau saudara baru yang mencari pekerjaan, yang hilang pekerjaan atau nak cari pekerjaan, nak cari side income, pandai enjin rumput. Jadi dia tadi ikut kawan juga potong rumput dan sebagainya. Sebelum cerita pasal kerja tu tadi, jadi subhanallah, dia tunjukkan songkok beliau. Jadi songkok dia nampak unik. Kain dia tadi bukan kain yang biasa songkok yang kita selalu tengok. Bukan kain baldu ke atau kain yang selalu kita tengok lah. Jadi macam atas tadi macam dijahit kain dia lain, berbeza. Jadi kain atas tu tadi kain kiswah. Subhanallah. Kiswah ni tadi adalah kelambu atau tutup yang Kaabah warna hitam tu. Itu nama dia kain kiswah. Bagi siapa yang pernah pergi umrah atau
haji, dia orang boleh tengoklah kain kiswah tu tadi, kain yang tebal, lembut juga, ada corak, ada sulaman padanya. Jadi bila kata Datuk dia dapat daripada Sultan Brunei. Dapat daripada Sultan Brunei. Jadi masalah dia apa? Bila mana kita mempercayai bahawa memang macam kain-kain tadi dapat memberi kelebihan, memberi itulah percayaan khurafat lah, memberi kelebihan. Sedangkan kalau kita yakin tentang adanya plus positif dan negatif lah, macam benda yang positif dan negatif, yang mana benda yang ialah kita elektromagnet kita tak nampak kan, macam kita ada biocard, yang mana produk biocard apa semua tu kan, benda yang kita tak nampak. Kalau benda macam tu memang Allah ciptakan logam atau unsur tu tadi dapat membantu menyihatkan kita. Kayu kemuning hitam contohnya kan, direndam air, diminum air kayu tadi ada khasiatnya dan sebagainya kan. Itu sebab khasiat tu sendiri, khasiat benda tu, habatus sauda, madu sendiri, susu sendiri kan. Jadi kalau benda macam ni kita tak ada masalah, sebab ni semua kudrat Allah ciptakan ubat dan sebagainya. Tapi kalau kita percaya kepada benda-benda seperti ada kuasa pada cincin, ada kuasa pada takal, pakai gelang dan sebagainya, dan takal dan sebagainya. Kalau gelang tu tadi ada unsur yang melancarkan peredaran, itu lain cerita lah, yang lain yang banyak dijual benda tu kan, yang benda tu berbeza. Tapi kalau benda ni macam kain saja, benda yang kain saja, lain lah tadi. Mungkin dari segi sifat kain tu tadi dah lama terdedah dengan Kaabah sendiri, sebab kalau tempat positif seperti masjid atau Masjidil Haram sendiri positif, orang tak bukannya pergi minum, mabuk dan sebagainya, dipenuhi dengan majlis ilmu, dengan ni tadi, dengan banyaknya malaikat bila datang ke tempat jadi terdedah dengan ni tadi, mungkinlah wallahu a'lam ada unsur. Tapi adakah dapat menyimpan unsur-unsur positif tu tadi, supaya kita tadi cas negatif kita semua terkeluar. Sebab tu kadang-kadang penting kita sembahyang tadi bila mana kita sujud, kita discharge sebenarnya semua ion-ion negatif dalam badan kita bumikan. Sebab itulah penting jaga sembahyang, bukan sahaja untuk hubungan kita dengan Allah Subhanahu, untuk kesihatan diri kita sendiri. Sujud tu sendiri adalah masa bila darah sampai ke penghujung, ada satu bahagian kat otak kita tak akan sampai darah kalau kita tak sujud. Dahsyatlah. Dahsyatnya sembahyang ni tadi untuk kesihatan, untuk kesihatan juga. Jadi bila mana cerita balik kepada songkok ni tadi, kain tu tadi, kalau kita percaya bahawa kain tu tadi, kalau dah kain biasalah, kata atau orang tulis ayat Al-Quran apa semua kan, tulis ayat Al-Quran apa semua, kata ni ada kelebihan dan sebagainya. Jadi orang tu kadang-kadang unsur syirik lah. Jadi macam kalau kita yakin benda tu lah yang menyembuhkan, maka bermasalah, kita bermasalah dari segi akidah. Dan yang dahsyat jadi dalam songkok tu tadi, dia berusaha tegur-tegur dan sebagainya, tiba-tiba ada kertas terselit. Ada kertas terselit dengan tulisan, dengan ayat-ayat yang kita tak tahulah apa yang ditulis dalam kat tu kan. Dia tulisan Arab, alif, ada nombor-nombor juga, nombor yang 31, nombor tak apa-apa lah nombor tu tadi, ada kotak tadi, ada nombor dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni, benda yang kurafat atau syirik, yang mana kita tak tahu mana dalil lah. Nabi duduk ni tadi nak buat kertas tu mungkin diupah juga, Wallahualam. Jadi benda-benda macam ni kena hati-hati, rujuk kepada mereka yang betul-betul ni lah, yang ni tadi. Tapi yang setakat Brosyah tahu kalau benda-benda macam ni memang kurafat atau syirik lah, syirik untuk terima. Kita ambil ayat Al-Quran pun, kita tak, seolah-olah tak menghormati bila kita selitkan. Bukan untuk dibaca, ayat Al-Quran tu bukan untuk dibaca, hanya untuk disimpan saja. Atau kita ambil Al-Quran tu sendiri kan, kita simpan dalam rumah kita, seolah-olah kita kata Al-Quran ni akan jaga rumah kita daripada hantu atau jin-jin tadi jin-jin dan sebagainya. Tak macam tu. Sepatutnya kalau rumah kita, bila mana rumah kita dilaungkan azan, ditunaikan solat, ada baca Quran, patutlah jin-jin tahu ni memang
tempat manusia. Tapi bila mana kita hidupkan rumah kita, macam tak jauh beza macam pub lah, macam pub happy happening kan, muziknya kuat dan sebagainya, itu tempat jin dan syaitan. Tempat jin dan syaitan, tempat dia orang pun berpesta juga. Jadi kerana Allah, kita kena belajar apa benda-benda yang kita tanpa kita sedari. Rupa-rupanya ni bapa saya dulu, ni nenek saya dulu yang tinggalkan. Dia pun cakap tu, nenek dia yang simpan benda dia, kain tu pun tadi pun di ni kan. Jadi kena belajar ni tadi. Jadi memang Bosya pesan kat dia, kalau boleh bakar je kertas tu, atau tanyalah dengan ustaz-ustaz kalau takut ada jin atau saka yang ikut sama kan. Yang ni benda-benda macam ni lah, kena hati-hati juga. Kena hati-hati juga, jangan sebarang-sebarang juga lah. Sebab walaupun kita yakin bahawa kuasa yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dengan izin Allah, dengan izin Tuhan, kita boleh uji dengan gangguan jin tadi. Memang ada orang lah, ada yang diganggu dengan jin dan sebagainya. Jadi kena Allah, orang yang dalam bidang perubatan Islam, mereka memang pandai dengan ayat-ayat manzilnya, dengan ayat penyembuh, ayat tu kursi sendiri yang banyak boleh melindungi kita daripada mara bahaya lah untuk makhluk halus, jadi makhluk jin, yang mana kalau dunia sains dia tak mengakui ada entiti ni, tak mengakui. Tapi Islam sendiri memang kita mengakui selain daripada manusia, kita ada makhluk jin yang lebih dahulu lagi duduk kat bumi ni, yang dah lama lagi duduk kat bumi ni Jadi kan Allah, perkara kedua yang kita kena ni tadi, menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai wasilah atau perantara dalam doa, syafaat dan tawakal. Jadi kat mana tempat pergantungan kita? Kita kata dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau kami mohon pertolongan. Doa ni apa tujuannya? Doa ni untuk meminta, kan? Untuk meminta. Doa ni untuk meminta. Syafaat apa maksud dia? Syafaat macam tiket yang bagi pelepas. Boleh masuk free, boleh masuk sugar free, boleh lepas daripada hisab barang masyar. Ni maksud syafaat. Jadi orang yang dapat beri syafaat adalah nabi-nabi kita, nabi-nabi kita, atau Al-Quran tu sendiri, Al-Quran sendiri, atau ni tadilah yang dapat, yang kita dalam hadis Nabi disebutkan yang dapat memberi syafaat. Tapi doa tu sendiri tak ada istilah perantara. Kita minta daripada seseorang, daripada imam, daripada ustaz, tolong kita minta tolong doa, boleh. Kita minta tolong doakan, tapi bukan kita yakin bahawa dengan doa orang ni maka kita akan dapat sesuatu. Wallahu a'lam. Jadi benda ni satu yang bahaya bila mana kita yakin bahawa orang tertentu, sampai kadang-kadang orang ambil kesempatan, minta dengan orang ni, doakan, nanti insya-Allah akan sembuh kan. Jadi bila kita yakin macam tu, boleh terbatal juga, bahaya, terbatal juga. Jadi yang ini nanti insya-Allah kita akan tengok lebih lanjut. Kalau dalam Kristian ada istilah sen, kalau hilang barang, doa dengan sen Peter. Bosya pun tak ingat. Sen Peter ke sen Peter lupa dah. Tak ingat lagi dah. Ada, kalau hilang barang ada sen. Sen yang wali yang kita boleh mohon. Kalau dalam Islam istilah dia wali, orang yang dekat, orang yang bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang Allah banyak bagi kelebihan kepada orang tu tadi. Dari segi kalau minta doa dan sebagainya, dia dijaga. Jadi inilah istilah yang boleh membatalkan Islam kita yang kedua. Kita percaya kepada benda atau sesuatu, kita percaya ke sesuatu atau orang tadi. Yang dahsyat orang tadi yang boleh jadi perantara untuk kita jadi dapatkan sesuatu dan sebagainya. InsyaAllah kita ingat doa kalau dalam Islam, itu nanti dalam tajuk minggu depan kita akan ceritakan tentang antara kita kata doa dengan perantara, dengan doa yang direct kita dengan Allah. Kita nak minta sama konsep dosa tadi. Dosa tadi pun tak dapat di perantara. Dosa kita. Dosa orang dosa orang lain lah. Jadi
dia tak berkongsi. Tak ada istilah bapa aku tadi besar, aku tadi mewarisi dosa bapa aku. Jadi tak ada istilah macam itulah dalam Islam. Masing-masing jawab masing-masing kat akhirat nanti kan. Orang kata kubur masing-masing, jawab masing-masing lah. Walaupun kita tadi suami isteri dan sebagainya. Jadi kena usahakan benda ni ya. Jadi perkara kedua, jangan ada perantara. Tak payah macam kita yakin bahawa dengan ni. Tapi kita boleh minta doa. Tapi kita bukanlah yakin dengan doa orang ni tadi akan dapat. Okay. Tawakal tu tadi, tu konsep tawakal, kita berserah dengan Tuhan setelah kita berusaha tadi. Jadi insyaAllah ni konsep yang tadi. Bukan usaha tu tadi, maksudnya dia jumpa bomoh pun adalah satu usaha. Tu dah satu kesilapan Bomoh tu tadi bila kita yakin seseorang tu tadi yang dapat menyembuhkan, tu pun dah boleh menyebabkan kita terbatal. Jadi kalau ada buat cepat-cepatlah bertaubat. Supaya kita tak dihisap nanti kerana meyakini sesuatu yang selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, kita tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Orang musyrik ni orang yang syirik tadi Maksudnya tadi bila orang lain sembah kita tadi orang yang kita ternyata menyembah Tuhan selain daripada Allah. Kita kata tak salah ni. Tak salah. Kita tak salah anggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kita kata tak salah. Semua agama betul. Kita katakan. Contoh kita sebut macam tu. Ni contoh. Bro Syah sebut. Contoh. Bila kita sebut macam tu, seolah-olah kita tak mengkafirkan orang yang sepatutnya memang kafir. Orang yang memang syirik kepada Allah. Kemudian orang yang menyaksikan kefahiran mereka dan membenarkan keyakinan. Yang lebih teruk ni yang last sekali. Kita membenarkan tadi. Kita membenarkan keyakinan mereka. Jadi tapi yang ketiga ni tak bermaksud sesuka hati kita nak cakap ni orang Islam ni kan dah start pergi tokong, dah start semayang ikut agama lama dan sebagainya, kita terus nak mengkafirkan dia. Cuma kita dalam hati kita tadi dalam hati kita atau kalau kita mampu untuk nasihat dan ini perbuatan kita tak menjadikan, kalau kita biarkan saja, kata dalam hati kita bila kita biar atas dasar tak apalah, yang penting dia dekat dengan Tuhan, yang penting dia rasa dia dekat dengan Tuhan, dia nak pergi, sedangkan dia tadi memang syirik atau menduakan Allah, memang menyembah Tuhan selain Allah. Jadi bila mana kita tidak mengkafirkan orang yang sepatutnya memang syirik kepada Allah, kita merasakan mereka ni tadi bukan orang kafir. Tapi kafir pun ada dua jenis, kafir harbi dan kafir zimi. Ada dua jenis kafir. Kafir harbi ni memang nyata bermusuh dengan Islam. Kafir harbi memang bermusuh dengan Islam. Jadi kalau memang bermusuh dengan Islam, ni memang kita wajib lawan. Tapi kalau kafir zimi, jiran kita, memang saling tolong menolong, memang sani kan. Tapi dia tak sembah apa yang kita sembah. Dia pergi ini lain. Ini kira kafir zimi. Kafir zimi ni jadi kafir yang kita masih dapat duduk dalam satu negara atau satu negeri. Jadi kita tak berperang. Jadi ada dua jenis kafir lah. Kafir yang perlu diperangi adalah kafir yang nyata-nyata. Habis orang Islam kena bunuh kan. Habis orang kena ni ditindas dan sebagainya. Contohnya apa yang berlaku dekat minta maaf lah, kita tahulah banyak tempat bukan saja di Israel, di China, di Myanmar, lagi di Syria. Jadi ni tempat-tempat orang Islam sekarang ni ditindas. Orang Islam sekarang ni ditindas, dibunuh. Yang Bro Syah ada share dalam grup WhatsApp tentang apa yang terjadi di Uyghur tahun 2018 dengan 2021. Ada seorang hamba Allah dari Pakistan atau wallah alam daripada mana kan, dia muka India. Dia buat ni tadi menceritakan tentang macam mana Uyghur sekarang ni, betapa sekarang ni kerajaan China cuba untuk menghilangkan Islam daripada bumi China. Sedangkan orang asal Kazakhstan atau Turkistan yang Xingyi yang sekarang ni tempat yang paling ramai polis di dunia, paling
tak pernah kita tengok satu tempat dekat setiap corner ada polis. Setiap corner polis, nak pergi mana, pelancong nak pergi mana, semua kena check. Ambil gambar masjid pun tak boleh. Ada masjid keliling tapi tak ada azan yang berkumandang, tak ada solat yang ni tadi, puasa pun tak boleh. Nak puasa pun tak boleh, sampai yang Pakistan ni tadi datang pada bulan Ramadan, tanya dengan orang Islam dekat situ, awak puasa ke? Sampai takutnya yang jual tu tadi nak cakap dia puasa pada bulan Ramadan, dia tadi nak buktikan, dia ambil makan, dia makan, nak tunjukkan dia tak puasa. Kerana takutnya tadi dengan ni tadi, orang Islam tadi. Jadi dikatakan sekarang ni 1 juta tengah, bukan sahaja di Palestin Palestin tengah dikepung kan, di Uyghur pun sama juga. Ada tempat yang dikepung juga. Tempat orang dia orang kata civic training, dilatih semula supaya tak percaya dengan Tuhan dan sebagainya. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ni daripada video yang telah dikongsikan dan cerita ni sebenarnya dah bertahun-tahun dah diceritakan, dan bila mana kita tengok saudara kita yang ditindas ni, kita patut bersyukur. Kita kat Malaysia, kita tak dihalang pun untuk pergi ke masjid, untuk solat, untuk mengamalkan Islam kita sebebasnya lah. Sebebasnya. Jadi, kita kena banyak-banyak bersyukur, dan kalau kita ada kemampuan, sampaikan bantuan dan sebagainya untuk kepada saudara-saudara kita lah kat sana, insyaAllah. Jadi, perkara keempat kat sini. Okay? Perkara keempat kat sini. Nampaknya banyak lagi ni. Okay, kita pergi laju. Meyakini bahawa petunjuk selain pada petunjuk Nabi Muhammad adalah lebih sempurna dan lebih baik. Jadi sebenarnya kita tak boleh sesekali kata sains lebih tinggi level ilmunya daripada apa yang disampaikan oleh Nabi, daripada Al-Quran dan sunnah yang disampaikan. Jadi kita tak boleh meyakini ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah sekarang hari ini kita tengok orang pandai, degree tinggi, tapi sebenarnya bodoh dari segi akhlak, dari segi perbuatan, dari segi ni tadi kan, dia merosakkan diri sendiri, minum, mabuk dan sebagainya, hubungan bebas dan sebagainya, akhirnya rosak. Padahal tadi belajar tinggi sampai PhD dan sebagainya. Jadi kita kena yakin bahawa yang sebaik-baik petunjuk atau panduan, petunjuk atau panduan kita adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diakui orang manusia paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Kalau nama-nama kita dengar, nama Nabi Adam, Nabi Musa, Abraham Lincoln yang mengasaskan Amerika, Sir Isaac Newton yang mengasaskan sains kan, Mahatma Gandhi yang membebaskan konsep kasta atau hamba di India semua kan, yang macam ni nama-nama yang ternama dalam sejarah, ternama Nabi Muhammad diletakkan nombor 1. Sebab hari ini, bukan saja hari ini 1400 tahun kebelakangan ni dengan legasi Nabi Muhammad, legasi Nabi Muhammad, kitalah legasi Nabi Muhammad yang meyakini bahawa itulah sebaik-baik petunjuk. Siapa kata-kata yang perlu didengari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Islam, inilah Nabi Muhammad kita yang kita kena yakin bahawa itulah sebenar-benar atau sebaik-baik contoh kita. Okey, jadi belajar kenal Nabi, jangan tak kenal Nabi, siapa bapa Nabi, siapa mak Nabi, siapa bapa saudara, siapa datuk dia yang menjaganya tadi, yang kita ada cerita sikit-sikit kan. Kena belajar sedikit-sedikit, sebab kalau kita tak belajar tentang keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi kan, macam mana kita nak tahu kisah hidup dia, apa yang kita nak contohi, apa yang berlaku, apa yang terjadi dalam keluarga Nabi tadi, insya-Allah. Okey, jadi yang kelima, membenci hal-hal yang berasal daripada ajaran Rasulullah walaupun mengamalkannya. Ini dahsyatlah kalau dah sampai tahap benci. Allahu Akbar. Minta maaf sekali. Tadi yakin ada yang lebih baik, saya benci. Kalau benci pun boleh membatalkan Islam kita. Kena kalau kita macam kita benci orang pakai serban dan sebagainya kan. Nabi guna serban kan. Nabi guna serban. Orang Arab memang guna serban. Jadi takkanlah kerana budaya tak sama kita nak benci orang kan. Jadi kita kena terima kita berbeza bangsa ni, berbeza keturunan, ada budaya yang berbeza, kita raikan. Tu Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah ciptakan kita berbeza bukan untuk berpecah. Allah cipta kita berbeza
untuk kita saling kenal mengenali. Barulah seronok hidup kan. Okey. Sekejap. Alright. So, keenam, mengolok-olokkan sebahagian ajaran yang dibawa Nabi Rasulullah seperti pahala dan balasan yang akan diterima. Jadi ini pun jangan kita main-main lah. Jangan main-main. Contohnya apa yang selalu dimain-main dalam masyarakat kita? Apa benda yang selalu dimain-main dalam masyarakat kita? Tuan Jeffrey, kalau dapat berkongsi. Orang yang lama lagi makan garam dari kita ni mesti banyak pengalaman kan. Apa yang contoh daripada Nabi yang selalu dipermainkan, yang terutama yang lelaki-lelaki lah. Apa yang selalu dipermainkan? Tak nak tambah ke? Tak nak tambah isteri ke? Tak nak ni kan? Jadi Nabi kahwin bukan atas dasar nafsu semata-mata. Nabi kahwin lebih daripada satu, bukan atas dasar nafsu semata-mata. Tapi kita tengok kalau Sayyidina Aisyah sendiri pada awal usia lagi di ni, kalau tak ada Sayyidina Aisyah, banyak benda kita tak dapat tahu tentang Nabi. Sebab Aisyah ni lah kecerdasan dia punya kecerikan dia kan. Dia yang banyak menyampaikan hadis-hadis ni tadi kepada kita, kepada sahabat-sahabat untuk ni tadilah, untuk diikuti dan dicontohi tadi kan. Jadi semua ada sebab dan Nabi tak kahwin sampai Nabi tak kahwin sampai isteri pertama Nabi meninggal dunia. Jadi lepas meninggalnya Sayyidina Khadijah, barulah Nabi ada kahwin lagi yang lain-lain. Dan kahwin yang lain-lain pun bukannya atas Rosyah katakan tadi, bukan sebab nafsu semata-mata. Kadang-kadang sebab syahidnya suami, bukan suaminya tadi, maka tak ada orang yang jaga. Nabi sebagai seorang Nabi kan, dan sangat sayang pada sahabat-sahabatnya tadi, dia dengan mengkahwinkan isteri-isteri tadi, maka terjagalah kebajikan yang isteri-isteri yang ditinggalkan tadi. Jadi bukan semua perkahwinan Nabi tadi atas dasar nafsu semata-mata. Jadi memang kita kena tahu bahawa jangan kita memperolok-olokkan ada lebih daripada satu isteri dan sebagainya. Dan kita kena fahami sebelum zaman kita sekarang ni, kata kahwin seorang saja kan, kahwin seorang. Orang dulu-dulu, orang kaya dulu-dulu tak ada limit. Tak ada limit nak kahwin berapa banyak. Macam kita tengok Raja Chulalongkorn yang hari ni pun, kita boleh tanya hari ni pun berapa orang isteri dia kan. Jadi memang kalau sebelum kedatangan Islam sendiri, bila datang Islam tu barulah ada limit. Kalau nak kahwin pun paling banyak 4 saja. Kenapa 4? Dalam sebulan ada 4 minggu saja. Jadi kalau dah 5 orang, bila giliran yang kelima kan. Jadi wallahualam, tu hanya rasional daripada akal saja. Tapi Nabi Allah telah tulis dalam suratul Imran, suratul Nisa, daripada awal ayat surah Nisa, kahwinlah 2, 3 dan 4. Kalau kau tak mampu untuk adil, kahwinlah hanya 1. Islam je cakap kahwinlah hanya 1 kalau kita takut dengan Allah Subhanahu Taala tak dapat adil dengan isteri-isteri kita. Jadi jangan kita mempermainkan mengolok-olokkan ajaran Nabi seolah-olah tak payahlah aku kahwin dan sebagainya. Tapi kalau orang itu tadi memang tak ada keinginan, kita tak boleh juga memaksa seorang tu untuk kahwin dan sebagainya. Tapi mengolok-olokkan ajaran Nabi, contohnya dari segi perkahwinan dan lain-lain lah. Yang lain-lain pun kita termasuk. Contohnya tadi macam Brosyah ceritakan tentang lalat tadi. Bila mana lalat tadi kita masukkan dalam celup layan, kita mengolok kotornya apa semua kan. Itu kita mengolok-olokkan, kita kan pun akan menjejaskan, seolah-olah kita mempelekehkan atau ajaran. Jadi konsep pahala juga, pahala jadi seperti pahala atau balasan yang akan diterima. Bila Nabi ajar, Nabi kata dalam satu hadis, sesungguhnya sembahyang 2 rakaat, sunat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kita nak kata macam mana nak banding dunia dan
isinya dunia tu besar tu kan. Dunia ada seisinya. Isi dengan segala emas, logam yang ada, minyak apa semua kan, yang mahal apa semua kan. Kata 2 sembahyang rakaat ni tadi, apa ni, boleh sama dengan dunia dan seisinya. Jadi kalau kita mengolok-olokkan apa yang telah disampaikan kepada Nabi, something wrong juga. Memang kita boleh dipersoalkan jugalah. Bila mana hadis tu tadi memang sahih, hasan dan sahih, maka kita tadi seolah-olah olok-olokkan. Jadi inilah yang kita kena berhati-hati ya. Kemudian ketujuh, jangan buat sihir. Ini sihir ya. Bila mana Allah larang bukan saja judi, arak kan. Bukan ini saja. Jangan buat sihir juga, hantar sihir kepada orang. Kalau kita buat sihir, kalau orang buat sihir, maka sihir tu dia menggunakan perantara. Dia guna perantara, bukan menggunakan Allah, gunakan jin, guna jin dan sebagainya. Bila dia buat sihir, yakin dia minta bantuan, dia sama ada dia kadamkan sihir, kadam ni maksudnya dia buat jin tu jadi hamba dia, atau dia berkawan dengan jin, atau dia jadi hamba kepada jin. Jadi ni yang dahsyat, tiga level. Ni orang-orang yang Allah sebut, kita dalam Al-Fatihah kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada 3 golongan manusia dalam Al-Fatihah yang disebutkan. Kita nak jadi yang golongan pertama, bukan golongan yang dah nyata sihir dilarang dan sebagainya. Allah murka. Dan yang dahsyat lagi, kalau tadi meyakini ada benda-benda lain yang boleh membantu kita, ini golongan yang sesat pula. Jadi ini murkai yang sesat sebab tak belajar. Bila mana tak belajar, hati-hati ya. Kita sebagai orang Islam pun, kalau kita tak belajar memperbaharui ulang-ulang yang kita pelajari, kadang-kadang kita pun boleh tersesat. Makin banyak kita belajar, kadang dengan satu ayat saja Allah boleh sesatkan. Ini kita minta Allah jauhkan kita daripada golongan macam inilah. Okay. Jadi ke-8, menyokong orang kafir serta memberi bantuan dan pertolongan kepada orang musyrik untuk memerangi muslimin. Bila mana kita secara terang-terang jadi kerana Allah, bila ada pihak orang Islam, pihak orang yang syirik kepada Allah, orang yang musyrik tadi memang betul-betul menentang Islam, kita tadi tolong orang musyrik, bukannya tolong orang Islam. Jadi bila datang keadaan macam ni, kalau kita tadi tolong orang yang musyrik, bukan tolong orang Islam, walaupun nyawa kita tadi diancam dan sebagainya, kita membantu untuk memerangi orang Islam kita sendiri, maka kita pun terbatal. Kita menggunakan seolah-olah kita mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi insya-Allah yang ke-8 ni, satu yang mungkin kita tak bersedia lah, berucap sendiri pun susah nak bersedia sebab kita bukan dalam keadaan perang. Bila kita tak ada keadaan ni tadi, wallahu alam, bila betul-betul berlaku, adakah kita tadi bersedia? Ni kena macam mana kita kena persiapkan diri kita. Andai kata datang masa tu tadi, tak payahlah kata cerita perang, datang masa kematian aja, bila masa kita ajal kita sampai, adakah kita masih lagi bimbang dengan dunia ni tadi, atau kita dah bersedia? Sebenarnya anytime, anywhere, anyhow, kita bersedia. Dalam hati kita memang kita yakin bahawa Allah lah yang layak kita sembah, bahawa Nabi kita yang kita harapkan dapat memberi syafaat kepada kita, sebab kita berusaha macam ni lah. Kita hadir majlis ilmu macam ni, kita berusaha untuk sentiasa hadir majlis ilmu. Alright, jadi yang ke-9, beranggapan bahawa manusia dengan mudah boleh terkeluar dari syariat atau ajaran Nabi Muhammad. Kalau kita semudah-mudah, bila Nabi tertinggalkan, Nabi sampai kutubah terakhir Nabi telah lengkap, Islam ni sampai kepada kita. Jadi kita beranggapan bahawa manusia tadi, kita tak ada mungkin nak tahu kebenaran agama ni tadi, sebab semua orang banyak penunggang agama kan, banyak yang menipu, yang menggunakan agama untuk politik dan sebagainya kan, untuk ekonomi, untuk jual barang dan sebagainya. Jadi seolah-olah tak ada cara untuk mencapai kebenaran. Tapi dalam Islam, Allah bila Nabi sampaikan tadi, Allah akan jaga Al-Quran itu sendiri dengan
kita sebagai orang Islam berusaha untuk belajar membaca Al-Quran, hafal lah bahagian-bahagian Al-Quran yang kita mampu untuk hafal. Kita usahakan hafal. Kalau sebaiknya terus memang belajar, cuba untuk menghafal lah. So korang-korang yang hafal lah surah yang 3 pendek-pendek kan. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada ayat yang panjang tapi dia 3 ayat saja surah Wal Asr kan. Surah Wal Asr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. 3 ayat juga kan. Ni surah-surah yang pendek. Atau Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pun 3 ayat juga. Jadi ada surah-surah pendek Surah-surah pendek. Kalau surah Qul huwallahu ahad dah sampai 4. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu lebih pendek dari segi walaupun 4 ayat tapi dari segi bacaan ni pendek sahaja. Jadi kita kena usahakan untuk jadi orang yang membantu juga melindungi untuk ayat-ayat Quran tadi. Jadi bila mana kita sekurang-kurangnya surah Al-Ikhlas tadi surah Qul huwallahu ahad surah Al-Ikhlas nama lain Qul huwallahu ahad atau surah Ahad atau surah Ikhlas. Ahad tu maksud surah yang satu Ahad. Al-Ahad. Jadi kita kena usaha untuk hafal sebaiknya dan sampaikanlah kepada isteri, anak-anak kita. Jangan sesekali kita kata Tuhan lebih daripada satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan kita ni bergantung mana Allah, Allah tak bergantung dengan kita. Kita manusia tak nak sembahyang sekali pun Tuhan tak ada masalah. Kan? Sebab Tuhan tak bergantung dengan kita manusia. Kita yang perlu sembah Allah SWT. Sebab kita nak harapkan syurga ni. Kita takut dengan neraka kan. Jadi kita yang sepatutnya kena bergantung Allah. Kita minta Allah bagi tunjukkan kita macam mana nak berjaya bukan sahaja kat dunia tapi nak berjaya juga dekat akhirat nanti. Itu yang sebijak-bijak manusia, bukan dia usahakan untuk berjaya kat dunia saja kan. Dan berjaya kat dunia tu diukur dari segi wang ringgit semata-mata. Ini salah. Kadang-kadang di dunia pun wang ringgit semata-mata banyak dan sebagainya, tapi keluarga hancur dan sebagainya, apa maknanya kan hidup seorang-seorang. Alright. Jadi banyak lagi sebenarnya. Kita dah sampai pukul 9. Ibu Syah rasa yang seterusnya tadi kita akan kongsikan, tapi setakat ni banyaklah lebih kurang banyak perkara yang boleh membatalkan Islam kita tadi. Kalau kat sini disenaraikan 32. Subhanallah. Yang terakhir tadi membuat satu pekerjaan atau ibadah bukan kerana Allah. Kita sujud, kita tawaf berbelakang kepada selain daripada Allah dengan niat mendekati Allah. Bila mana kita tadi apa yang berlaku kat Nauzubillah dekat negara jiran kita, apa yang berlaku kat negara jiran kita, dia bina mereka yang sama seolah-olah Allah dan menyebutkan bahawa tak payah pergi haji ke sana. Sampai kat situlah. Wallahu a'lam. Sama ada masa yang berlaku tak berlaku, kita doakan tak dia berlaku lagi, tapi macam pernah berlaku kat sebelah sana. Yang mana kita tak boleh lah ubah ubah ajaran Allah bila kita sujud dan selain daripada ke arah Kaabah tadi, ke arah bait kepada ke arah Masjidil Haram, Kaabah dalam Masjidil Haram. Okay. Jadi itu kena betulkan yang perintah dalam Al-Quran bukanlah untuk menghadap kepada Kaabah, tapi kepada Masjidil Haram itu sendiri, yang mana kebetulan memang Kaabah dalam Masjidil Haram, insyaAllah. Jadi banyak lagi nak dikongsikan. Rasanya kita berhenti kat ini untuk malam ni. Jadi setakat apa yang nak ditanyakan, harap-harap dapat sedikit sebanyaklah gambaran. Dapat ada perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita. Dan memang kita kena belajarlah macam mana kita belajar apa yang membatalkan sembahyang, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan haji kita. Tu dahsyat ya, haji lah sekali semua hidup. Tapi kalau kita tak belajar apa yang perlu dibuat waktu haji itu tadi, kan sia-sia je kita pergi tapi tak diterima hajinya. Jadi samalah kita sebagai orang Islam, kita kena belajar, jangan
terbuat perkara-perkara yang membatalkan Islam. Walaupun tadi kita dah bersyahadah tadi ya. Silap-silap bila kita buat, kita sedar, kita tak sempat lagi nak bersyahadah semula. Kita terang-terang, contohnya tak nak sembahyang. Orang yang fasik kan, terang-terang tak nak sembahyang. Orang yang fasik. Sebab itulah, kadang-kadang sebelum kahwin, sama ada wali atau pengantin itu sendiri, kita minta dia istighfar. Kita minta dia istighfar ni maksudnya kita minta dia minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Tadi pendek lah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Itu yang versi yang panjang. Jadi kita minta walinya, maksudnya bapa pengantin atau dan pengantin itu sendiri sama-sama beristighfar. Sebab kita tak tahu sama ada orang ni tadi dia jaga sembahyang dia jaga tak di sini. Jadi kalau dia tak minta ampun Allah sebelum ni tadi, jadi kita tak risau kategori Islam tu tak diterima kan. Jadi sekurang-kurangnya bila kita minta dia untuk astagfirullah, kita minta dia ampun atas segala dosa yang dilakukan, betul-betul kita minta redha Allah, terima sebagai Islam dan sebagainya kan. Dan kalau kadang-kadang mungkin setengah kadi juru nikah minta bersyahadah juga. Minta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab kita sebagai orang Islam, kita hanya boleh kahwin dengan orang Islam. Dan wali pun mesti wali orang Islam juga. Kalau bapaknya tadi, macam kita yang saudara baru ni, kalau kita ada saudara lelaki yang dah Islam, kita boleh minta saudara lelaki tu tadi, yang memang saudara lagi, untuk jadi wali kita. Tapi kalau bapak kita tadi belum lagi Islam, bapak kita yang tanya, dia tak boleh jadi penjaga atau jadi wali kita. Jadi kita kena gunakan wali hakim tadi istilah wali hakim. Jadi kat sini banyak nak kena pelajar dalam Islam. Tapi Islam ni buat sistem ni untuk kesejahteraan dalam masyarakat kita. Tak suka hati kahwin. Kita kena minta izin. Bukan atas suka dan suka. Terus walaupun bapak tadi memang tak bagi kahwin. Istilahnya kalau tak bagi kahwin, kena jumpa hakim juga. Nanti hakim akan tanya, kenapa bapak dia tak nak bagi kahwin? Apa atas dasar sebab tak suka saja atau ada sebab lain? Anaknya tadi dadah ke apa ke sebagainya. Kalau hakim terima side dengan bapak dia, maka tak boleh kahwin. Tapi kalau hakim tu kata sebab bapak dia memang tak nak bagi anak dia kahwin, semata-mata sebab macam tu, jadi hakim dengan budi bicara dia, kalau anak dia jadi memang dah berdikari, memang bekerja sendiri dan sebagainya, atau lelakinya tadi dapat menjaga sang isteri tadi, maka hakim boleh memutuskan. Jadi sistem dalam Islam sebenarnya sangat cantik. Cuma kita manusia ni saja. Masalahnya kita manusia lagi. Masalah manusia lagi. Bila mana kadang-kadang prosesnya jadi panjang, lambat dan sebagainya kan. Jadi dalam Islam, dalam contoh yang dicontohkan oleh Nabi sendiri, oleh Khulafaur Rasyidin sendiri, para sahabat jadi yang mewarisi kepimpinan Nabi, dah ada contoh yang terbaik, ada contoh yang baik, banyak contoh yang baik. Jadi kita sekarang ni kena belajar saja, dan kita kena belajar, dan kalau kita ada kemampuan, kita berada dekat kedudukan untuk mengubah masyarakat kita ada kewajipan, ada fardu kifayah kita untuk melaksanakan apa yang telah disyariatkan, apa yang telah diperintahkan. Kita bukan macam agama Kristian yang mana ada diberitahu dalam kitab, ada dinyatakan, dinukilkan di dalam ajaran agama, tapi kita tak buat apa. Dalam Bible kata jangan minum arak, tapi minum. Jangan makan babi, makan. Jangan buat hubungan sebelum kahwin, buat juga sebelum kahwin, fornication dan sebagainya. Jadi benda-benda ni semua berlaku dalam agama ni tadi kan. Jadi kita dalam Islam, kita ada kewajipan bukan sahaja menjaga diri sendiri, tapi jaga keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Jadi bersyukurlah Islam sebagai agama rasmi. Nasib baiklah kita tadi ada parti yang memperjuangkan supaya negara kita, Sarawak kita ni tadi, wilayah Sarawak kita tadi jadi negeri yang sekular. Bila mana sekular, pastinya ada bias lah, ada bias di situ. Oh, okey. Ada Tuan Jeffrey kita baru message tadi kata tak dapat join. Jadi sebab apa? Banyak orang tak sihat ke sekarang ni?
Oh, Allahu Akbar. Sama-sama. Jadi nampak gaya hujung minggu ni daripada Jumaat tadi banyak yang kurang sihat. Okey, okey, okey. Silakan Kak Fika. Jadi rasanya kita nak habis juga. Kita pun nak habis juga sebenarnya. Okay, kita nak habiskan. Berusaha pun tak nak panjangkan lagi sebelum Batuk ni datang lagi kan. Batuk ni datang juga. Jadi sebenarnya banyak lagi. Nanti kita akan kongsikan insyaAllah. Kita akan kongsikan syllabus ni. Kalau siapa yang nak baca. Jadi atau nak bertanya tentang ni tadi. InsyaAllah kita usahakan kalau dalam kemampuan berusaha untuk jelaskan, kita jelaskan. Kalau tak dapat, kita akan anjurkan kepada mereka yang lebih memahami lah apa yang cuba disampaikan dalam tajuk ni ya. Sebab akidah ni bukan sebarang orang yang boleh sampaikan sebenarnya. Okey. Jadi dengan kemampuan berusaha sebagai orang biasa-biasa, kita sampaikan sama-sama kita belajar insya-Allah. Jadi kerana Allah, setakat itu saja. Kalau tak ada soalan ke? Kalau ada soalan, kita boleh buka ruang untuk mengal. Okey. Jadi nampak gaya memang banyak juga orang bukan berusaha saja yang kebatuk-batuk. Banyak juga orang yang tak sihat. Jadi kerana Allah, Kak Zani ada soalan? Kita cuba bila ada bertanya soalan ni maksudnya betul-betul memahami betul-betul mengikuti kelas kita. Alhamdulillah. Jadi start macam ada sesama. Bunyi macam start ada sesama. Allahuakbar. Kalau tak ada soalan, ada ke soalan? Kak Zani masih typing Kita tunggu soalan beliau. Kalau nak buka mic pun boleh buka mic. Kalau nak ni. Ustaz, saya nak tanya. Sekiranya seorang Muslim tu sekejap, macam halus sikit. Okey. Sekali lagi. Okey, sekiranya orang Muslim tu dia buat salah satu daripada yang di atas disenaraikan. Macam apa yang nak kena buat? Ya. Apa yang nak kena buat? Jadi kalau kita sendiri yang buat, jangan tak taubat cepat-cepat. Kita kena bertaubat. Kita kena taubat cepat-cepat. Kena taubat cepat-cepat. Bila mana kita dah tahu kita dah terbuat, kita dah terbuat perkara-perkara yang ni tadilah, yang disenaraikan tadi. Termasuklah contohnya kita minta dengan Allah benda yang mustahil. Kita minta dengan Allah benda yang mustahil. Contohnya sebab mak bapak kita tadi tak sempat. Jadi kan, sedangkan contoh Nabi dah ditunjukkan, bapa saudara Nabi sendiri pun tak dapat nak diselamatkan daripada azab api neraka, apatah lagi keluarga kita yang dah pergi dulu sebelum kita. Jadi kalau andai kata berlaku apa yang disenaraikan tadi, apakah andai kata berlaku, cepat-cepat bertaubat sebelum Allah tarik nyawa kita. Selagi mana kita masih kat dunia ni, Allah masih bagi peluang kepada kita untuk bertaubat. Sebenarnya Allah nak tengok taubat kita je sebenarnya. Jadi kalau Allah takdirkan kita masih lagi diberi peluang, syukurlah pada Allah kita sempat bertaubat. Sebab itulah kita kena sentiasa belajar. Kita sentiasa belajar. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang tak tahu apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Apa yang dibolehkan, apa yang tak dibolehkan. Jadi kena belajar. Sebab kalau ada kata terbatal, contohnya kita pergi gereja tadi, ikut semayang, nak jaga hati mak bapak kan. Padahal kita dah Islam dan kita sama-sama tadi siap pegang salib lagi. Contohnya kita masih pakai lagi cross dan sebagainya kan. Benda-benda ni kan, yang mana apa tak kira lah apa alasannya kan. Contohnya tadi samalah macam tadi yang kes berperang tadi kan. Ada orang Islam dengan orang yang menentang orang Islam, yang menindas orang Islam. Tapi kita sokong orang yang menindas orang Islam tadi. Sebagaimana yang berlaku dekat Uyghur kan. Kita tengok kan orang Cina kat sana sampai tahap yang berniaga tadi, yang berniaga pada bulan Ramadan tadi nak buktikan dia tadi tak berpuasa sebab dia tahu polis kiri kanan tengok dia tadi kan. Dia buktikan dengan orang yang Pakistan tu tadi, dia makan. Padahal dia jawab salam tadi. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Dia memang jawab. Sedangkan bagi salam pun tak dibenarkan. Sampai tahap bagi salam pun sebenarnya tak dibenarkan. Silap-silap video ni tadi, video yang Facebook tu viral, dia kat sana wallahualam. Macam mana, apa yang terjadi kat dia. Sebab
kerajaan China betul-betul nak menghilangkan Islam dari bumi Uyghur atau Xinyi tadi ya. Jadi kalau kita terbuat Allah nak tengok kita buat benda-benda yang membatalkan keislaman kita, kita kena betul-betul bertaubat. Bersyahadah semula. Kalau bersyahadah semula, kalau kita ni tadi bersyahadah dengan macam ni lah. Tak perlulah pergi pejabat agama tadi register balik dan sebagainya kan. Dia kata saya tadi ada buat benda yang membatalkan Islam saya ni lah. Cari orang Islam, sama-sama saksi, ni tadi kan, syahadah lah. Atau bila mana kita sembahyang tu tadi kan, kita sembahyang dalam masjid atau semua kan, itu pun tanda kita sebagai memang kita masih seorang yang Islam. Sebab tu pentingnya kita jaga sembahyang kita tadi ya. Sebab dalam sembahyang tu sendiri ada syahadah. Dalam ada syahadah sembahyang tu dia. Jadi apa yang perlu dilakukan? Taubat. Itu sebenarnya taubat. Kita akan kembali kepada taubat. Selagi mana nyawa kita masih di kandung badan, belum lagi putus daripada badan, kita masih berpeluang untuk bertaubat. So, walaupun kita tadi asalnya jadi kita mensyirikkan Allah. Kita mensyirikkan Allah, kena usaha untuk taubat. Taubat dengan taubat yang sebenar lah. Bukannya taubat sekarang ni, esok buat lagi. Esok buat lagi. Kalau esok buat lagi, taubat lagi lah. Sampai betul-betul ni tadi kan, jaga hubungan kita dengan Allah. Sebab tu penting jaga sembahyang tadi. Allah pun dapat nilai kan. Allah ni bukannya kita dapat tipu kan. Dapat tipu dengan taubat yang ni manusia kita boleh tipu. Tapi dengan Allah, dengan Tuhan, hanya Allah je tahu kalau betul-betul kita bertaubat. Sebab itulah di sisi Tuhan mungkin ampunkan dosa membunuh dan sebagainya kan. Dosa membunuh orang lain lah contohnya tadi. Tapi kalau pembunuh tu tadi, dia betul-betul bertaubat. Dia betul-betul ni tadi akui kesilapan dia membunuh dan sebagainya. Di sisi Allah nanti insya-Allah Allah akan tetap nak bagi syurga, itu ikut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi manusia, dari segi keadilan kita Islam, tu indahnya Islam berbanding dengan Kristian. Kalau dalam Bible hukum lama, tapi hukum Bible tu ada campur tangan manusia kan. Jadi kita pun tak tahu tu memang hukuman asal dalam Kristian atau manusia sendiri yang reka. Tapi kalau dalam Islam, pertama dia sangat mengutamakan keadilan. Pertama sekali keadilan, kalau keluarga jadi minta dihukum mati, maka hukum matilah. Hukum mati juga. Kalau didapati betul-betul bersalah, hukum mati. Kedua, diberi pampasan. Tak payah hukum mati, beri pampasan sahaja. Kalau keluarga dia setuju, boleh bagi pampasan. Atau yang ketiga, dia boleh maafkan. Tak payah hukum, tak payah bagi pampasan. Hebatnya Islam. Jadi nampak gaya dah 9 suku juga. Okay. Jadi Kak Fikah pun tadi dah beransur. Alhamdulillah ada seorang ibu yang masih dijaga. Jadi Bro Syah minta maaf atas segala kekurangan dalam pagi dan malam ni sebab kurang sihat. Jadi kita akhiri majlis ilmu kita dengan takbir kifarah dan surah As insya-Allah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari Rabu dan Khamis insya-Allah. Waalaikumsalam. Subhanallah. Terima kasih ikut kelas. Okey. Alhamdulillah.